Juliana Marin seorang pelancong berusia 26 tahun dari Brazil, berasal dari bandar Niterói. Beliau bekerja dalam bidang pelancongan sambil mengembara ke pelbagai negara. Dikenali sebagai seorang pecinta alam semula jadi dan gemar mendaki, Juliana juga merupakan pepengaruh aktif yang sering berkongsi pengalamannya di media sosial. Pada awal Jun 2024, Juliana tiba di Indonesia untuk bercuti dan memenuhi impiannya mendaki Gunung Rinjani. Pada 20 Jun 2024, sehari sebelum pendakian, beliau sempat memuat naik satu status di Instagram dengan caption, "Tak sabar untuk melihat keindahan Rinjani. Perjalanan ini adalah salah satu impian saya yang jadi kenyataan." Namun siapa sangka, caption itu menjadi perkongsian terakhirnya kepada dunia. Pada 21 Jun 2024, Juliana memulakan pendakian ke Gunung Rinjani bersama sekumpulan pendaki seramai 5 orang. Gunung Rinjani yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, ialah gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3,726 meter. Keindahan alam serta pemandangan yang menakjubkan dari puncaknya serta jalur pendakian yang bervariasi menjadikan Rinjani destinasi kegemaran para pendaki dan pencinta alam. Namun pendakian ke puncak Rinjani sering memerlukan stamina fizikal yang tinggi kerana jalur pendakiannya yang curam, berbatu dan terdedah kepada perubahan cuaca ekstrim. Semasa pendakian, Juliana dilaporkan mengalami keletihan dan meminta untuk berehat di salah satu titik laluan. Kumpulan pendakiannya kemudian meneruskan perjalanan dengan anggapan Juliana akan menyusul kemudian. Namun selepas lebih 1 jam, mereka menyedari Juliana tidak kunjung tiba. Rasa panik mula menyelubungi kumpulan itu apabila mereka kembali ke lokasi terakhir dia berehat, tetapi mendapati tiada sebarang tanda kehadirannya. Salah seorang pendaki lain yang berada di jalur berdekatan menawarkan bantuan dengan menerbangkan drone miliknya untuk membantu pencarian. Saat drone itu melintasi lereng curam, kamera berjaya merakam imej Juliana yang berada di dasar gaung. Rakaman video menunjukkan Juliana masih hidup. Dia kelihatan lemah, namun masih mampu menggerakkan tubuh dan melambaikan tangan sambil memanggil meminta pertolongan. Bimbang akan keselamatannya, kumpulan pendaki segera menghubungi pihak berkuasa tempatan dan memberikan koordinat lokasi Juliana. Rakaman tersebut turut dikongsi kepada pasukan penyelamat sebagai bukti keberadaan mangsa. Pasukan penyelamat Indonesia yang terdiri daripada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan segera digerakkan ke lokasi. Namun operasi pencarian berdepan cabaran besar, termasuk cuaca berkabus tebal, keadaan tanah yang tidak stabil dan suhu rendah yang membahayakan petugas. Keadaan bertambah sukar apabila lokasi Juliana dipercayai telah berubah, kemungkinan besar kerana beliau tergelincir lebih jauh ke bawah akibat tanah yang licin. Dengan bantuan drone dengan teknologi pengesan haba, pasukan penyelamat berjaya mengesan keberadaan Juliana di kedalaman sekitar 500 hingga 600 meter dari laluan utama. Cubaan untuk menuruni gaung dilakukan, namun terpaksa dihentikan akibat cuaca buruk dan risiko ekstrim terhadap keselamatan pasukan. Selepas 4 hari operasi intensif, pada 26 Julai 2024, pasukan penyelamat mengesahkan bahawa Juliana telah meninggal dunia. Sukarelawan penyelamat Agam Rinjani merupakan individu pertama yang turun ke lokasi dan menemukan mayat mangsa. Beliau sempat merakam video semasa proses evakuasi sebagai dokumentasi keadaan berbahaya yang dihadapi ketika membawa naik mayat dari gaung. Agam bersama seorang lagi anggota penyelamat terpaksa bermalam di lokasi bersama mayat kerana cuaca yang tidak memungkinkan evakuasi segera. Keesokan harinya, apabila keadaan kembali stabil, proses membawa naik jenazah ke kawasan selamat dilaksanakan secara manual dan memakan masa kira-kira 6 jam. Penggunaan helikopter tidak dapat dilakukan disebabkan faktor cuaca yang berbahaya. Jenazah kemudian dihantar ke Hospital Bayangkara, Mataram, sebelum dipindahkan Hospital Bali Mandara untuk proses bedah siasat pada 27 Jun 2024. Hasil bedah siasat rasmi menunjukkan bahawa Juliana meninggal dunia dalam tempoh kira-kira 20 minit selepas terjatuh disebabkan oleh trauma dalaman yang teruk, termasuk patah tulang, kecederaan organ dan pendarahan. Laporan turut mengesahkan tiada tanda-tanda hipotermia pada tubuh mangsa. Walau bagaimanapun, keluarga Juliana menolak keputusan bedah siasat awal
yang dibuat di Bali dan menuntut agar prosedur kedua dijalankan di Brazil selepas jenazahnya dibawa pulang pada 1 Julai 2025. Mereka menyatakan bahawa bedah siasat kedua diperlukan bagi mendapatkan kepastian tentang punca sebenar kematian serta masa kematian mangsa. Keluarga mangsa turut meluahkan rasa tidak puas hati terhadap operasi penyelamatan dengan mendakwa bahawa pasukan penyelamat bertindak terlalu lambat dan operasi sepatutnya dapat diselesaikan dalam tempoh 7 jam sahaja. Mereka juga menuduh terdapat pihak tertentu yang menyebarkan maklumat tidak benar termasuk video palsu berkaitan keadaan Juliana. Susulan daripada itu, rakaman tragedi tersebut mula tersebar luas di media sosial sekaligus mencetuskan gelombang kecaman terhadap pihak berkuasa Indonesia. Warganet dari dalam dan luar negara, termasuk rakyat Brazil, mengecam kelewatan operasi penyelamatan serta mempersoalkan tahap kesiapsiagaan sistem penyelamatan di kawasan pelancongan seperti Gunung Rinjani. Hashtag seperti Justice for Juliana dan Rinjani Rescue menjadi trending di media sosial dengan ramai yang menuntut siasatan terhadap prosedur penyelamatan yang dianggap terlalu lambat dan tidak efektif. Namun begitu, ada juga pihak yang mempertahankan pasukan penyelamat dengan menyatakan bahawa keadaan cuaca ekstrim dan risiko tinggi terhadap keselamatan petugas menyukarkan misi menyelamat dilaksanakan dengan segera. Indonesia menegaskan bahawa semua prosedur telah dipatuhi dan pasukan sudah bertindak mengikut piawaian sah Indonesia. Perdebatan ini terus menjadi teka-teki antara kelemahan sistem penyelamatan atau langkah berhati-hati pasukan bagi mengelakkan korban jiwa tambahan. Namun persoalannya ialah, adakah Juliana Marines mungkin dapat diselamatkan sekiranya pasukan penyelamat berani meneruskan operasi pada waktu itu, walaupun berdepan risiko cuaca buruk dan keadaan laluan yang berbahaya? Atau adakah keputusan untuk menangguhkan misi tersebut sebenarnya pilihan paling selamat bagi mengelakkan lebih banyak korban jiwa? Jenazah Juliana Marines akhirnya diterbangkan pulang ke Brazil dan dikebumikan di Niterói pada 4 Julai 2024. Rakaman drone yang merakam detik-detik terakhir Juliana kini kekal sebagai salah satu rakaman paling menyayat hati dalam sejarah pendakian. Pada 4 Oktober 2006, kira-kira jam 6.15 pagi, pihak polis menerima satu panggilan kecemasan daripada seorang wanita. Dengan suara tenang dan perlahan, dia berkata, "Anak-anak saya sudah mati." Nada suaranya yang tidak selari dengan situasi yang digambarkan itu membuatkan pihak polis berasa sangat curiga. Apabila ditanya tentang apa yang berlaku, wanita itu menjawab, "Saya tidak tahu. Saya tidak ingat." Tanpa membuang masa, polis segera bergegas ke alamat yang diberikan. Setibanya di sana, mereka mengetuk pintu pangsapuri berkenaan dengan penuh waspada, bersedia menghadapi apa jua keadaan yang mungkin menanti mereka. Pintu dibuka oleh seorang wanita berusia 31 tahun yang dikenal pasti sebagai Francis Elaine Champion. Dengan nada yang sama tenang seperti ketika membuat panggilan, dia berkata kepada anggota polis, "Ya, mereka sudah mati. Mereka ada di atas katil saya." Apabila anggota polis memasuki bilik tidur utama, mereka tergamam melihat tubuh dua kanak-kanak perempuan, Serena berusia 3 tahun dan adiknya Sofia yang berusia 19 bulan, terbaring di atas katil. Kedua-duanya kelihatan rapi dengan pakaian yang bersih, lengkap dengan rantai dan anting-anting. Namun begitu kulit mereka sudah mula tampak kebiruan, menandakan bahawa mereka mungkin telah meninggal dunia beberapa jam sebelum itu. Salah seorang anggota polis turut menyedari terdapat lebam kecil pada dahi Sofia. Namun tiada sebarang tanda lain yang dapat menjelaskan punca kematian mereka. Semasa menjalankan siasatan di pangsapuri tersebut, pihak polis turut menemui sebuah kamera video yang mengandungi rakaman yang akhirnya menjelaskan segala-galanya. Rakaman pertama bermula dengan suasana yang kelihatan bahagia. Elaine dilihat menghadiahkan Serena sebuah basikal sempena ulang tahun ketiganya pada 8 Ogos 2006 sambil menyanyikan lagu ulang tahun. Hi Serena, it's August 8th, 2006. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Serena, happy birthday to you. Serena's 3 today, yay! I'm 3.
You're 3 today. Yay! Shall we go to the living room and see if you got any birthday presents from the birthday fairies? Yes. Okay, let's go. I have to go. What is it? It's a bike. Rakaman berikutnya pula menunjukkan Ellen bersama dua anaknya sedang bersantai dan bermain-main. Serena dan Sofia kelihatan gembira. I love you. This much. Oh, I love you more than that. Segalanya kelihatan normal pada permulaannya. Namun rakaman ketiga yang bertarikh 2 Oktober menunjukkan perubahan mendadak dalam nada penceritaan. Berbeza dengan rakaman sebelum ini yang kelihatan tenang dan biasa. Kali ini Ellen mula merungut tentang keadaan hidup mereka yang dianggap teruk dan kotor sambil meluahkan kemarahan terhadap bekas suaminya, Leonardo Champion, serta keluarganya. Semua itu direkam di hadapan kedua-dua anaknya. You can't see through the camera, boo-boo. Oh, yes, this is a deplorable, horrible, messy, filthy apartment that supposedly my 2 children and I live in, and it's just a horrible, horrible mess. Yeah. I think Diego Campione is totally in the wrong, and I hope he burns in hell for all his sins. The same as Leonardo. All I wanted to do was take care of my 2 little girls and live happily ever after the 3 years of physical, emotional, and mental abuse that I endured tremendously by Leonardo Campione, and then the past year from Anna and Diego Campione, the mental and emotional abuse, which wouldn't stop, and I had CAS keep bringing these 2 people into my life over and over again when I kept telling them the amount of mental and emotional abuse it was causing my 3-year-old daughter Serena and I and Sophia. It was horrible and uncalled for, and I want justice to my family for what they have all done to us. I cried out for help. They should have. Ellen mendakwa bahawa sepanjang perkahwinannya, dia telah didera secara fizikal, emosi dan mental oleh Leonardo. Bekas suaminya itu pernah menendang perutnya ketika dia sedang hamil. Akibat perbuatannya, Leonardo pernah didakwa atas kesalahan keganasan rumah tangga dan mereka akhirnya bercerai. Namun pada waktu rakaman itu dibuat, Leonardo sedang berusaha memperbaiki kehidupannya dan terlibat dalam perebutan hak penjagaan anak-anak dengan Ellen. Pertikaian ini memberi tekanan besar terhadap kesihatan mental Ellen yang sememangnya telah tidak stabil. Dia pernah dimasukkan ke ward psikiatri sebanyak 2 kali dalam beberapa tahun sebelum kejadian. Menurut ibunya, perebutan hak penjagaan tersebut telah menyebabkan Ellen semakin paranoid. Dia sering risau Leonardo akan datang dan merampas anak-anaknya secara paksa. Kemudian, pada malam 2 Oktober, selepas menamatkan rakaman tersebut pada jam 8.39 malam, Ellen melakukan perbuatan yang tidak terjangka. Dia telah meragut nyawa kedua-dua anak perempuannya sendiri. Apa yang lebih mengejutkan, dia turut merakam pengakuannya menggunakan kamera yang sama. Recording this because Leo there. Are you happy? Everything is gone. You wouldn't give peace. You wouldn't tell the truth. I begged. You even had Stacy not believing me, telling her I had to sign papers when I didn't. I went to victim witness to get the truth. Trying, begging everyone the truth. How you beat me for 3 years behind closed doors. Beat me when I was pregnant with Serena and Sophia. You didn't care about our babies. You didn't care about me. You care about yourself. You wanted to win. You won. Are you happy? How does it make you feel? How does it make you feel? Because it doesn't make me feel great. I've lost everything my whole life. Rakaman itu berakhir dengan Ellen cuba menamatkan riwayatnya sendiri. Namun usahanya gagal. They're getting ready to open their newest location coming soon to Huntsville. So that means the remodeling time at their Aurelia and Braintree stores. They are changing the displays. Now is the time to make a great deal on an Ontario-made hydro-cooled hot tub. In stock models, floor models, or custom orders, everything has a sale price. Cool Spa Sauna Showroom, making waves
in Aurelia, Bracebridge, and soon to be in Huntsville. You can also check them out on the web at poolspasonashowroom.com. I'm here to throw some light on conserving energy. Polis yang tiba di tempat kejadian segera menahan Elaine, manakala rakaman kamera video tersebut kemudiannya menjadi bukti utama dalam siasatan kes ini. Elaine akhirnya didakwa atas tuduhan membunuh dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan peluang parol selama 25 tahun. Lebih menyedihkan, rakaman yang dibuat oleh Elaine selepas merenggut nyawa kedua-dua anak perempuannya menjadi salah satu bukti paling mengerikan dalam kes ini. Rakaman itu turut memperlihatkan bagaimana trauma mendalam akibat penderaan fizikal, emosi dan mental yang dialaminya telah menjejaskan kesihatan mental sehingga membawa kepada tragedi ini.